Buletin Didik 21 Disember bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa membuka pintu kepada semua pihak untuk memberikan cadangan dalam usaha menjayakan 7 teras utama kementerian. Menterinya Fadlina Siddiq melalui hantaran di Facebook berkata pihaknya sentiasa menghargai sebarang pandangan bernas daripada pihak yang memperjuangkan pembangunan pendidikan. Perkara terbabit dinyatakan susulan kunjungan Jawatankuasa Pendidikan Ikram Musleh baru-baru ini. Menurut Fadlina, delegasi yang diketuai oleh Profesor Dr. Omar Yaakob itu memberi cadangan berkaitan dasar pendidikan bersepadu, pembangunan sasiah pelajar, bantuan sekolah bukan kerajaan dan desentralisasi KPM. Beliau turut menyatakan akan memberi pertimbangan sebaiknya terhadap cadangan yang dikemukakan oleh Ikram. Melalui pertemuan itu juga, KPM mengalulukan cadangan daripada Ikram berkaitan pendidikan Islam dan pendidikan abad ke-21. Semua ibu bapa yang kami temui menzahirkan rasa gembira kerana anak-anak mereka yang masih belajar akan menerima RM150 setiap seorang mulai Januari ini. Ia selaras pengumuman oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi tujuan meringankan beban kewangan ibu bapa. Pemberian terbabit ternyata satu berita gembira kepada ibu bapa terutama yang mempunyai ramai anak yang masih bersekolah. Okeylah, sangat berpuas hatilah sebab kerajaan teruskan dengan benda ni. Sebab boleh membantu jugalah sebab macam saya sendiri ibu tunggal. So baguslah. Bapa kepada pasangan kembar Muhammad Ursyad Irawan mengakui kenaikan kos sara hidup memberi impak terhadap setiap lapisan rakyat, bukan sahaja golongan B40. Dia bagi sama rata kan. So golongan yang tak mampu dapat benda tu jadi baguslah. So semua orang dapat benefit yang sama, tak ada ikut kasta ke apa tak ada. So walaupun gaji tinggi ke rendah pun dapat benda yang sama. So benda tu baguslah untuk kita punya keadaan sekarang ni kan, belanja makin tinggi, walaupun gaji besar pun kadang dia ada certain benda-benda yang dia dah komitmen tinggi. So benda-benda tu pun membantulah, walaupun 150 kan, tapi kalau 2 orang dah 300 kan, bantulah. Sementara itu, Muhammad Nur Hisham Hussein, seorang pengawal keselamatan, juga menyambut baik dengan pengumuman oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, dia berharap agar penambahbaikan dilakukan terhadap bantuan itu. Benda bagus, cuma PM baru ni patutnya dia ada buat tambahan sikit. Dia kekalkan yang lama tu bagus, tapi dalam keadaan ekonomi yang tak berapa nak okey, patutnya PM kena tambah sikit lagi. Sebab hari ni pun dengan 150 anak punya sekolah pun memanglah membantu, tapi nakkan lebih membantu rakyat dengan sekarang banjir, ekonomi ibu bapa pun tak berapa nak kuat. Patut PM kena bagi idea yang lebih bernas lagi, dia tambah lagi 100. Ibu bapa turut mencadangkan bantuan seperti ini turut dipanjangkan kepada anak-anak yang melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi. Dia sebenarnya macam ni, depend pada berapa anak isi yang bersekolah kan. Macam akak 3 universiti, seorang sekolah menengah. Tapi maksudnya kelengkapan persekolahan tu memang terlalu tinggi lah, especially daripada IPTA sendiri. Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan awal persekolahan bernilai RM150 kepada semua murid tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa pada Januari 2023. Menurut Perdana Menteri, langkah itu mengatasi isu generasi tercicir ekoran pandemik COVID-19. Ia juga sebagai langkah mempersiapkan murid dengan kelengkapan sekolah yang sewajarnya selain keperluan perbelanjaan bagi rancangan makanan tambahan RMT dan pembelian buku teks. Sekolah Kebangsaan ABI di Kangar Perlis menganjurkan kelas tambahan khusus kepada murid prasekolah sepanjang cuti persekolahan ini. Inisiatif murni itu bagi memantapkan penguasaan murid dalam mengenal huruf, seterusnya belajar membaca. Guru besarnya Nordin Abdullah berkata, 2 kelas tambahan yang dibuka adalah kelas Manjaku Sayang yang dikelolakan Cikgu Nur Yati Hashim dan kelas Didikku Sayang di bawah Cikgu Nur Atika Ismail. Kedua-dua kelas itu melibatkan murid pra-usia 5 dan 6 tahun. Kelas bermula pada 9.30 pagi hingga 12.30 hari pada Selasa hingga Khamis sepanjang cuti persekolahan ini.
Walaupun tiada paksaan ke atas murid dan waris, namun kehadiran mereka ke sekolah memberangsangkan. Kehadiran 70% hadirlah. Setakat sekarang ni komitmen ibu bapa amatlah tinggi untuk kelas tambahan ni yang kami buat setiap cuti sekolah ni. Kita fokus dulu kepada bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu dah okey, dah saya pun puas hati, parents pun kata dah ada peningkatan, dah set saya tu dah tercapai sebanyak 12 set. So kalau murid tu waris kata nak minta untuk yang bahasa Inggeris, saya buatlah untuk bahasa Inggeris. Tapi bahasa Inggeris saya buat untuk yang asas sahaja, taklah macam perdana, sukatan perdana taklah. Maksudnya kalau prasekolah dia tahu words, simple sentence tu lah, macam baca ayat macam tu je. Asalkan dia tahu macam buku tu apa, book, macam tu lah. Difahamkan kelas tambahan turut dianjurkan pada hari persekolahan selama setengah jam setiap kali habis sesi pembelajaran. Ketika ini, kebanyakan murid pra sudah mengenal huruf dan boleh membaca. Mereka dimantapkan dengan penguasaan 3M, iaitu membaca, mengira dan menulis. Bahasa Melayu, BI. Pandai tulis, mewarna, membaca. Seronokkan masa sekolah? Senang. Rasa macam mana? Macam best. Boleh belajar kat sini. Ada ajak apa tadi? Belajar tulis. Sokongan dan komitmen turut diberikan para waris. Mereka datang membantu guru untuk mendekorasi bilik kelas dengan kreativiti tersendiri. Remaja menyelamatkan seorang kanak-kanak perempuan yang hampir lemas di Pantai Penunjuk, Kijal, Terengganu 16 Disember lalu menerima penghargaan khas daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Gembira dengan penghargaan yang diterimanya, Muhammad Zulfikar Asmadi mengakui dia melakukan tindakan itu kerana menuruti perintah seorang pakcik. Muhammad Zulfikar, 14 tahun, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kijal, menerima sijil penghargaan Hero Bomba. Ia disampaikan oleh Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid dalam lawatan rasmi beliau ke Ibu Pejabat JBPM Negeri Sembilan dekat Seremban siang tadi. Menurut Muhammad Zulfikar, penghargaan itu memberi makna besar buat dirinya. Dia berharap anugerah itu menjadi pembakar semangat untuk dia terus membantu orang lain yang dalam kesusahan atau ditimpa bencana. Tengok lepak dengan orang-orang ke laut apa semua kan situ. Ayah ada situ tak? Ayah tak ada. Ayah tak ada. Ayah. Lepas tu ada orang dia macam orang panggil kata ada orang lemah. Lepas tu kita pergi lah ramai-ramai. Pergi tu sampai kat patah tu ada seorang pakcik tu kamu pergi ambil sapang. Lepas tu kita pergi lah 2 orang ambil sapang. Tu pun berlari lah kat sapang apa semua. Lepas tu kita kira pakcik tu suruh pergi kot. Pakcik tu tahu dah kita biasa lah main sapang ini. Rakaman video Muhammad Zulfikar cuba menyelamatkan kanak-kanak itu dengan mendayung sampan kemudian tular di media sosial. Ia mendapat pelbagai reaksi positif daripada orang ramai yang memuji keberaniannya bergadai nyawa demi menyelamatkan nyawa orang lain. Kementerian Pengajian Tinggi KPT meluluskan serta-merta peruntukan banjir RM2 juta untuk bantuan dan kebajikan warga, jabatan dan agensi di bawah kementerian, Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setakat ini seramai 5,404 warga KPT termasuk pelajar institusi pengajian tinggi IPT terkesan akibat banjir.
Datuk Seri Muhammad Khalid dalam satu kenyataan berkata, mereka yang terjejas merangkumi 5,268 pelajar dan 136 kaki tangan. Antaranya dari Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Machang, Universiti Malaysia Kelantan UMK, Universiti Malaysia Terengganu UMT, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Politeknik Hulu Terengganu PHT. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pihaknya turut menggerakkan pasukan khas bagi menawarkan khidmat sokongan psikologi kepada mangsa yang terkesan. Tambahnya, Brigade Sukarelawan IPT turut menyediakan 80 unit water jet, 21 water pump dan 15 unit janakuasa bagi membantu dan mempermudah kerja-kerja pemulihan di kawasan yang terkesan. Pada masa sama, 3 fasiliti KPT telah didaftarkan sebagai pusat pemindahan sementara PPS iaitu Kolej Komuniti Bentong, Pahang, Politeknik Mersing, Johor dan Politeknik Kok Lannas, Kelantan. Secara keseluruhan, seramai 7,741 sukarelawan terdiri daripada 726 staf dan 7,015 pelajar dari seluruh negara digerakkan bagi mengedarkan bantuan kotak makanan, pakaian, wang tunai, peranti dan kit kebersihan. Langkah itu diambil susulan kejadian banjir monsun timur laut yang melanda negara terutamanya di negeri-negeri di pantai timur. Satu bilik gerakan banjir di peringkat KPT juga telah diaktifkan bermula 18 November yang beroperasi 24 jam sehari. Pada masa sama juga, bilik gerakan peringkat Universiti Awam UA turut dibuka dan dikendalikan oleh UA masing-masing. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pihak universiti, politeknik dan kolej komuniti yang terjejas dinasihatkan untuk memberikan keanjalan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP. Ini boleh dilakukan sama ada secara dalam talian, mod asinkronus, hybrid atau tangguhkan PDP mengikut tahap keseriusan bencana yang dihadapi di kawasan masing-masing. Menurut beliau, Jawatankuasa Pengurusan Banjir peringkat KPT akan terus memantau keadaan banjir di kawasan berkenaan. Sementara itu, situasi banjir di Terengganu, Pahang dan Perak menunjukkan perkembangan positif dengan jumlah mangsa yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS berkurangan setakat petang tadi. Di Terengganu, jumlah mangsa menurun kepada 38,574 berbanding 40,456 orang pagi tadi. Di Pahang, Sekretariat JPBN memaklumkan banjir di Kuantan semakin pulih selepas hanya satu PPS iaitu Sekolah Kebangsaan Sungai Ular yang menempatkan 30 orang masih dibuka. Di Perak, jumlah mangsa menurun kepada 26 orang manakala Johor kekal dengan 48 orang. Ketika ini hanya jumlah mangsa banjir di Kelantan meningkat sedikit kepada 31,584 berbanding 31,487 orang pagi tadi. Sambutan ambang Tahun Baru 2023 pada 31 Disember ini di Dataran Merdeka Ibu Negara dibatalkan. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet mengambil kira situasi semasa yang melanda negara. Oleh kerana keadaan banjir dan kesusahan rakyat, kita putuskan supaya sambutan besar-besaran ambang Tahun Baru 31 Disember di Dataran Merdeka ini dibatalkan. Pakej internet serendah RM5 sebulan memang murah dan yang lebih penting ia dijangka berada di pasaran mulai Februari depan dan membabitkan semua syarikat penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, langkah itu dibuat menerusi pakej perpaduan prabaya internet mudah alih. Syarikat yang akan menawarkan pakej itu ialah Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia, TM dan YTL Communications. Tambahnya, pakej prabaya ini ditawarkan pada harga RM30 dengan data 30GB untuk tempoh 6 bulan dengan kelajuan 3MB sesaat. Melalui langkah itu, pengguna bakal menikmati penjimatan harga sebanyak 50% berbanding pakej sedia ada iaitu daripada RM10 sebulan kepada hanya RM5 sebulan. Fahmi berkata pakej itu adalah pakej asas dan syarikat penyedia perkhidmatan dibenarkan untuk menawarkan nilai tambah dalam pakej itu.
Bersua kembali. 5 ekor kucing hutan Iberia dilepaskan di selatan Sepanyol bagi tujuan pembiakan. Langkah itu bertujuan menjadikan Sierra Arana kawasan pembiakan baru bagi kucing hutan. Di Sepanyol, kucing hutan Iberia dikenali dengan panggilan lynx. Daripada 5 ekor lynx yang dilepaskan ini, 2 ekor adalah kucing hutan jantan dan dibesarkan dalam kurungan. Manakala 3 ekor lagi adalah kucing hutan betina bersama seekor anaknya berasal di hutan Sierra Morena dan masih liar. Kucing hutan Iberia lynx dikategorikan sebagai hampir pupus pada tahun 2002. Kegiatan pemburu haram, kemalangan jalan raya dan pengambilan habitat mereka bagi tujuan pertanian menyebabkan kucing hutan Iberia lynx dikategorikan sebagai hampir pupus pada tahun 2002. Hasil pelaksanaan langkah pemeliharaan, bilangannya meningkat kepada lebih 1,000 ekor pada penghujung tahun 2020. Menurut Tabung Hidupan Liar Sedunia WWF, jumlah itu perlu ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 3,000 ekor jika Iberia lynx mahu dikategorikan sebagai tidak terancam. Pernah dikategorikan sebagai sangat terancam, saintis lega apabila menjumpai semula populasi iguana tanah jenis merah jambu. Turut dijumpai tempat ia menetas. Ia ditemui di cerun-cerun gunung berapi Wolf di Pulau Isabela, Kepulauan Galapagos, Ecuador. Menurut anggaran, hanya ada beberapa ratus ekor iguana merah jambu ketika ini. Iguana merah jambu dilahirkan dengan warna hijau dan kemudiannya baru ia berubah warna. Penemuan itu dianggap langkah penting ke arah pemeliharaan spesies itu. Iguana merah jambu mampu mencapai sehingga 18.5 inci panjang dan mula dijumpai oleh pegawai Taman Negara Ecuador pada tahun 1986. Begitupun, saintis memerlukan tempoh sehingga beberapa dekad kemudian untuk mengesahkan iguana merah jambu adalah daripada spesies lain iguana. New Delhi dan sebahagian bandar lain di utara India diselubungi jerebu sejak semalam. Ini menimbulkan kebimbangan mengenai tahap kesihatan jutaan penduduknya. Apatah lagi, semua kawasan berkenaan turut mengalami musim sejuk ketika ini. Indeks pencemaran udara IPU meningkat ke tahap sangat buruk sejak beberapa hari lalu dengan beberapa kawasan dikategorikan sebagai teruk. Keadaan dijangka semakin sukar kerana ramai penduduknya tidak menggunakan penapis udara atau pelitup muka. Malah ketika ini pun sudah ramai yang mengadu mereka sukar untuk bernafas. Di Kanpur dan Lucknow, trafik bergerak perlahan berikutan tahap penglihatan yang rendah. Pencemaran udara itu turut membawa pelbagai penyakit seperti asma dan kesukaran bernafas. Udara semakin berbahaya apabila pelepasan asap kenderaan, habuk pembinaan dan sisa kebakaran ladang lambat tersebar. Sukan. Harimau Malaya memulakan saingan Piala AFF Kumpulan B menentang Myanmar hari ini. Berlangsung di Stadium Tuana, Yangon, tamat separuh masa pertama, kedudukan masih terikat tanpa jaringan. Semalam saingan Kumpulan A membuka tirai, menepati ramalan tiada masalah buat Thailand menewaskan Brunei, manakala Kemboja mencipta kejutan mengalahkan Filipina. Perlawanan di antara Kemboja menentang Filipina berlangsung di Stadium Nasional Morodok Teko, Phnom Penh. Dibimbing bekas bintang Jepun, Keisuke Honda, Kemboja yang berada di ranking 177 dunia berbanding Filipina 133 membuka jaringan pada minit ke-16 menerusi Ruing Bung Hing. 2 minit kemudian, Kemboja menggandakan jaringan, kali ini hasil percubaan Enchan Pondik. Filipina nyata tidak mudah mengalah apabila Kenshiro Daniels merapatkan kedudukan 1-2 4 minit menuju rehat. Daniels terus menampilkan ketajaman penyudahnya apabila menyamakan kedudukan 10 minit sebaik babak kedua bersambung. Namun kelekaan benteng Filipina membawa padah membolehkan Bun Hueng menjaringkan gol kedua peribadi 4 minit berselang sekaligus melengkapkan kemenangan 3-2 Kemboja, juga kejutan pertama kejohanan kali ini. Sementara itu, pada satu lagi perlawanan Kumpulan A, juara bertahan Thailand bermula garang menundukkan Brunei 5-0. Beraksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras, gawang Brunei bolos seawal minit ke-19 menerusi Bordin Pala. Seminit sebelum rehat, Thailand menambah jaringan menerusi tandukan Tirasil Dangda. Kekal sehingga 12 minit sebelum permainan tamat,
gawang Brunei akhirnya bolos lagi apabila pemain pertahanannya Awangku Yura Indra Putra Pangeran Yunus tertampan bola ke gawang sendiri. 2 minit berselang, Yura Indra sekali lagi melakukan kesilapan menyaksikan Thailand dihadiahkan sepakan penalti. Peradol Chamrasamy menyempurnakannya untuk gol keempat Thailand. Ketika permainan memasuki masa kecederaan, percubaan menarik dari luar kotak penalti oleh Peradol melengkapkan kemenangan besar 5-0 Thailand. Persatuan Badminton Malaysia BAM melantik Nova Widianto sebagai jurulatih beregu campuran negara. BAM memaklumkan jurulatih dari Indonesia berusia 45 tahun menandatangani kontrak selama 2 tahun. Nova akan melapor diri kepada pengarah kejurulatihan beregu Rexy Mainaki bermula bulan depan. Nova juara dunia 2 kali pada 2005 dan 2007. Selain pernah meraih pingat perak Sukan Olimpik edisi 2008 bersama gandingannya Liliana Natsir. Rexy yakin pengetahuan dan pengalaman luas dimiliki Nova sangat bermakna buat skuad kebangsaan. Malaysia kini memiliki 2 pasangan beregu campuran yang berada dalam kedudukan kelompok 10 teratas dunia. Mereka ialah gandingan Tan Kian Meng, Lai Pei Jing di kedudukan kelima dunia dan pasangan Goh Sun Huat, Chevon Lai nombor 9 dunia. Visual banjir khususnya di Terengganu dan Kelantan mengakhiri buletin didik. Kepada adik-adik, dengar nasihat ibu bapa dan jangan bermain air banjir. Saya Syafri Izzuan Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.